Assalamualaikum warahmatullahi cikgu. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Irna. Saya berasal dari Melaka dan kini saya menetap di Kajang. Jadi cikgu ada WhatsApp saya kan, bertanyakan boleh ke Lindsay ni merawat masalah kencing manis. Okey, jadi insya-Allah dalam video ni saya cuba terangkan macam mana Lindsay ni berfungsi dalam badan kita dan insya-Allah dapat memperbaiki keadaan badan kita dan lama-lama dapat elokkan kita daripada apa-apa masalah, contohnya kencing manis dan sebagainya. Okey, so ini adalah Lindsay. Okey, ini adalah kita punya gambar Lindsay. Lindsay ni sebenarnya ia adalah sejenis cendawan. Okey, cendawan macam cendawan yang kita makan, okey, macam shiitake mushroom ataupun oyster mushroom ke kan. Tapi Lindsay yang jenis ini, selain daripada ia adalah sejenis makanan, ia juga dapat merawat badan kita. Merawat macam mana? Okey, dia akan cuba untuk scan badan kita mana-mana toksin. Okey, toksin ni maksudnya benda-benda yang tak elok dalam badan kita lah. Benda-benda yang akan merosakkan badan kita. Contohnya seperti gula, lemak, kolesterol, angin, benda-benda macam ni, toksin. Kita panggil toksin. Jadi Lindsay akan cuba cari toksin yang ada dalam badan kita dan akan buang toksin ni daripada badan kita. Itu fungsi pertama dia lah. Dan kedua, bila toksin-toksin ni dah dibuang, jadi badan kita menjadi lebih sihat, lebih bersih dan mudahlah untuk sel-sel baru untuk tumbuh. Dan mana-mana sel-sel yang rosak tu mudah untuk dipulihkan semula, insya-Allah. Okey. Kalau kita cakap pasal kencing manis kan, kencing manis ni dia berkaitan dengan pankreas, organ pankreas kita tak dapat nak menghasilkan insulin sendiri. Itu satu. Okey, insulin ni kita tahu dia nak menukarkan gula yang ada dalam darah kita kepada smaller form lah untuk beri tenaga pada kita kan, gula untuk tenaga kan. Dan ada juga jenis diabetes yang dia punya sel imun menyerang semula insulin yang dihasilkan dalam badan. Jadi ada dua masalah. Satu, pankreas dah mula terbeban dan tak dapat menghasilkan insulin sendiri. Dan kedua, sel imun tu sendiri dia confuse. Sel imun kita kan, dia confuse, ni apa ni? Jadi dia musnahkan insulin yang ada dalam badan kita. Jadi gula yang ada dalam badan, gula yang kita ambil tu, dia tak dapat dihadamkan, dia tak dapat didigest kepada molekul yang lebih kecil. Jadi badan kita tak boleh nak serap gula tu sebab dia besar sangat. Okey, jadi dua tu lah. Itu sebabnya, itu adalah dua punca kenapa kita ada dapat kencing manis. Okey, jadi sebelum tu saya akan terangkan pada cikgu dulu apa fungsi secara general lah, fungsi Lindsay ni sendiri. Apa komponen yang ada dalam Lindsay dan fungsi-fungsinya. Okey, nombor satu ialah triterpenes. Okey, triterpenes ni dia bersifat pahit. Rasa dia sangat pahit. Jadi Lindsay ni memang pahit lah rasanya. Okey, dan sebenarnya saintis cuba nak cari apa benda yang pahit dalam Lindsay ni. Dia cuba kaji dan akhirnya secara tidak sengaja dia terjumpa triterpenes. Bila dia kaji lagi apa benda triterpenes ni, sebab dia nak cuba buang kan, cuba buang triterpenes ni daripada Lindsay sebab rasa pahit tu. Sebab biasanya orang tak suka rasa pahit kan, cuba nak buang. Tapi bila kita kaji balik, bila saintis kaji balik, rupa-rupanya triterpenes ni lah yang berikan fungsi yang special pada Lindsay tu. Okey, so kita tengok apa triterpenes ni boleh buat. Nombor satu, dia dapat melaraskan daya immunity. Okey, macam saya cakap tadi, kencing manis dia berkaitan dengan kita punya sel imun dia dah confuse. Okey, dia dah tak tahu insulin ke apa ke dalam badan kita tu. Betul? Maksudnya kita punya sistem imun tu dia dah bercelaru lah. Ada dua jenis sistem imun kita terlalu rendah. Okey, ini adalah contoh orang-orang yang ada kanser, orang-orang yang
mudah kalau dia dekat dengan orang yang demam misalnya, besok tu dia demam pula, itu sel imun dia rendah. Ada juga kes di mana sel imun terlalu aktif. Ini adalah kes kencing manis lah. Sel imun terlalu aktif, dia dia musnahkan semua sel yang ada dekat dalam badan. Ini juga dipanggil penyakit autoimmune disorder. Okey, triterpenes, dia dapat melaraskan maksudnya kalau orang tu dia punya sistem imun terlalu rendah, dia cuba naikkan kepada paras yang normal. Ni paras normal, rendah dia akan naikkan. Untuk mereka yang terlalu aktif, yang terlalu tinggi sel imun itu, dia akan triterpenes ni cuba untuk rendahkan supaya dia kembali normal semula. Itu satu, itu paling penting lah. Kalau especially untuk kes Cikgu Mota kan, untuk melaraskan daya imuniti. Okey. Yang kedua, mengurangkan kolesterol. Yang ketiga, mempergiatkan pelarutan trombus. Okey, ini saya terangkan. Tengok gambar rajah. Ini adalah kita punya keratan rentas saluran darah kita. Okey, sepatutnya sini merah je. Okey, nampak sini patutnya merah je. Tapi disebabkan dengan kita punya pemakanan, disebabkan dengan faktor macam-macam lah, faktor luaran kan, lemak-lemak ataupun kolesterol ataupun gula sekalipun, dia akan menempel pada kita punya saluran darah. Okey, menempel dekat dinding saluran darah kita. Dan lama-lama bila lemak dan kolesterol ni tidak dibuang daripada badan, dia akan menjadikan saluran darah kita tu, laluan aliran darah dia tu jadi sempit. Nampak jadi sempit kat sini kan. Dan lama-lama dia akan ada macam ketulan darah ni lah. Yang ketulan darah ni yang kita panggilkan trombus. Okey. Jadi kalau saluran sempit ni, inilah yang jadi high blood pressure, tekanan darah tinggi kan, sebab laluan dah sempit, ada banyak blok dekat dalam darah. Okey. Kalau trombus ni kalau dia lalu dekat kita punya hujung-hujung jari, kita rasa kebas jari. Kalau lalu kat kaki, kita rasa kebas kaki. Kalau dia lalu kat jantung, kita dapat heart attack. Bahaya walaupun kecil macam ni je boleh dapat heart attack. Kalau dia pergi ke kita punya saraf otak, pangkal saraf otak kita ni, kita boleh dapat stroke. Kalau dia pergi ke otak, itu dah, kita dah gone dah. Okey, jadi bahaya walaupun kecil je trombus ni, tapi bahaya. Kita nak larutkan, triterpenes ni dia dapat larutkan trombus, dia dapat buang lemak-lemak dan kolesterol yang menyumbatkan kita punya saluran darah, supaya darah kita ni bersih, cantik je, dan aliran dia pun cantik sahaja. Okey, darah kita dia perlu mengalir ke seluruh badan, ke seluruh organ kita, supaya organ kita dapat darah ni dia bawa NOW, nutrient, oksigen dengan water, NOW. Jadi ketiga-tiga benda ni setiap sel dalam badan kita perlukannya. Kalau tak sampai, maksudnya sel kita lama-lama dia akan jadi sakit, dan lama-lama dia akan jadi matilah, sel yang mati. Okey, so kita kena pastikan setiap sel dalam badan dapatkan nutrien, oksigen dengan air ni yang secukupnya tu. So bila kolesterol dah tak ada, bila dah trombus dah tak ada, kita punya pengaliran darah pun jadi cantik lah. Okey. Dan triterpenes ni juga dia dapat memperbaiki kekenyalan pembuluh darah. Okey, darah kita, saluran darah, dinding darah kita dia perlu kenyal. Okey, kalau dia keras, dah keras tu, nanti itu yang jadi pendarahan dalam badan tu. Okey, saluran darah kita pecah. Kita tak nak macam tu lah. Okey. Dan hati, triterpenes dapat mempergiatkan fungsi hati dan limpa. Okey, hati ni kita tahu organ hati, organ hati dia ada banyak sangat fungsi. Salah satu fungsinya adalah untuk tapis, untuk filter segala apa yang masuk dalam badan kita. Hati akan tapis dulu.
Okey, segala makanan, segala benda yang kita hidup, hati akan tapis dulu. Jadi kira hati ni dia macam kita punya filter dekat rumah tu kan, filter air kat rumah tu, supaya darah yang lalu ke seluruh badan tu bersih, cantik. Tapi kalau hati kita dah mula terbeban, kalau kita banyak sangat memasukkan toksin-toksin dalam badan kan, hati kita ni dah jadi tak cantik, hati kita akan jadi hitam, hati kita akan bawa lah segala-gala toksin tu. Okey, Tritipins, okey, dia dapat mencuci semula kita punya hati supaya hati kita ni cantik kan. Kalau filter air kat rumah tu memang kita kena tukar, kita kena ganti kan, kita kena cuci kan. Sama juga dengan hati kita. Hati kita macam filter kan. Hati tu pun kena dibersihkan juga. Jadi tritipins dia dapat membersihkan, menyah toksin hati dan limpa. Satu cara kalau kita nak tahu hati kita dah mula bermasalah ialah bila kita ada masalah alergik dengan apa-apalah, dengan abuk ke, dengan bulu kucing ke, dengan ketam udang ke kan, apa-apa jenis alergik, apa-apa jenis alahan, maksudnya hati kita dah mula bermasalah. Jadi kita perlu ambil tahu benda ni dan ambil action lah, buat sesuatu nak memulihkan balik hati kita tu. Okey, dan bila hati kita dah bersih, bolehlah memperbaiki alahan tu. Okey, jadi ini adalah fungsi yang tritipins boleh buat. Okey, semua ni. Dan tritipins ni adalah salah satu komponen yang ada dalam lingzi. Okey, jadi ini apa yang lingzi boleh buat lah. Okey, yang kedua, kandungan yang kedua ada dalam lingzi ialah polisakarida makromolekul. Yang tadi kan tritipins, dia dapat melaraskan daya imuniti. Laraskan, kalau rendah ditinggikan, kalau tinggi direndahkan. Yang polisakarida dikuatkan imuniti kita lagi. Mempergiat pertumbuhan sel hati. Sel-sel hati kita bila tadi kan toksin semua dah keluar, sel-sel yang dah rosak dah dibuang, polisakarida makromolekul ni dia tolong untuk tumbuhkan sel-sel hati yang baru supaya hati kita muda semula, cantik semula. Menghapuskan radikal bebas. Radikal bebas ni kita tahu dia akan mencuri kita punya oksigen dalam badan. Kalau oksigen, kita kan memang perlukan oksigen kan, oksigen tak ada dalam badan memang susah lah. Memperbaiki keadaan badan. Ini adalah antara fungsi-fungsi polisakarida makromolekul lah yang ada dalam lingzi juga. Yang ketiga ialah nukleosida lingzi. Nukleosida lingzi dia dapat kawal pelekatan papan darah dan memperbaiki sistem peredaran darah. Maksudnya kan kalau kita luka nanti akan ada keruping macam tu kan. Keruping maksudnya darah kita dah beku lah, pembekuan darah terjadi di situ. Ada orang yang masalahnya dia punya darah tu terlalu cair. Terlalu cair, kalau ada luka lambat nak kering. Itu masalah orang yang kita panggil hemofilia. Nukleosida lingzi ni dapat mengawal pelekatan papan darah dan memperbaiki sistem peredaran darah. Yang keempat ada protein LZ8. Yang ni dia melaraskan kita punya daya imuniti. Dan dalam lingzi juga ada kandungan yang lain seperti vitamin, mineral dan lain-lain. Jadi itu adalah apa yang ada dalam lingzi dan apa yang lingzi boleh buat. Kiranya lingzi ni dia akan mencuci badan kita. Kalau ada apa-apa toksin dalam badan, dia akan buang dulu dan dia akan tolong untuk kuatkan kita punya sistem imun supaya sistem imun kita boleh berfungsi dengan baik. Kita tahu sistem imun ni satu, dia fungsi untuk melawan segala virus, segala bakteria yang masuk dalam badan kan, dia akan melawan. Kedua, sistem imun kita akan menghasilkan antibody. Antibody ni macam senjata lah, nak bunuh virus-virus, bakteria yang dah masuk dalam badan kita. Yang ketiga juga, sistem imun berfungsi untuk tengok mana sel-sel yang dalam badan kita ni yang dah start rosak ataupun dah start mutate. Mutate yang dah transform
suka nak jadi macam sel kanser. Okey, sistem imun ni pun dia akan detect sel kanser tu, dia akan kepung dan dia cuba untuk buang sel kanser ni daripada badan, ataupun dia cuba untuk buat sel kanser tak merebak lah ke seluruh badan. Itu sistem imun juga punya kerja. Yang ni sebenarnya company kita, nama dia company ni Shuanghuo. Shuanghuo dia ada 3 jenis Lingzi. Satu ialah Jiahe Lingzi. Itu the first Lingzi yang dikeluarkan oleh company, Jiahe Lingzi. Yang kedua ialah Yunken Ganoderma. Yang inilah Yunken Ganoderma. Yang ketiga ialah Yunken Ganoderma 2. Maksudnya dia lagi advance. Ini 3 Lingzi yang asas lah yang ada dalam kita punya syarikat. Yang specialnya untuk Yunken Ganoderma, yang second Lingzi tu, Yunken Ganoderma, dia dapat sijil akreditasi. Sijil akreditasi bukan daripada company, tetapi dari Kementerian Kesihatan Taiwan. Kita punya company dia daripada Taiwan, dia punya HQ kat Taiwan. Kementerian Kesihatan Taiwan yang bagi sijil ni pada kita punya Lingzi Yunken Ganoderma tu. Ada 2 jenis akreditasi yang kita dapat. Satu ialah untuk penyelarasan imuniti. Kita tengok dia dapat mempergiatkan penghasilan antibody, dapat mempergiatkan kita punya sel imuniti, dapat menyelaraskan fungsi sel T. Sel T ni untuk orang yang autoimun lah. Dapat mengaktifkan sel pembunuh semula jadi. Sel pembunuh semula jadi ni khas untuk sel kanser. Dapat mempergiatkan keaktifan fagosit. Yang ni semua adalah sel-sel imun kita yang bertindak untuk menjaga badan kita daripada diserang apa-apa penyakit. Dan yang kedua, ia dapat akreditasi untuk kesihatan hati, di mana dia melakukan eksperimen kepada tikus. Dia tengok hati tikus. Mula-mula hati tikus tu dia cantik je, color merah je, sel hati tikus tu kan merah cantik. Lepas tu dia injekkan dengan karbon tetraklorida ni. Dia macam sejenis kanser lah. Dia injek high dose karbon tetraklorida pada tikus ini, dan kita tengok sel hati tu jadi hitam sangat. Lepas tu kita berikan high dose Yunken Ganoderma pada tikus ni, dan boleh nampak semula sel hati dia jadi merah kembali. Dengan kajian tu kita dapat akreditasi untuk penyelarasan untuk kesihatan organ hati kita. Dia dapat menurunkan serum GOT GPT. Ini adalah bacaan indeks hati, dan dapat menambahkan kandungan protein dalam hati. Ini sebenarnya hati dan limpa lah. So ini untuk Yunken Ganoderma. Yang gambar raja ni mungkin cikgu dah pernah nampak. Saya ada bagi WhatsApp pada cikgu kan. Ini adalah kita punya sistem dalam badan. Sistem dalam badan kita ada beberapa sistem. Sistem pernafasan, pertahanan, rembesan dan metabolisme, sistem penghadaman, sistem peredaran dan sistem saraf. Kalau tengok dalam satu sistem tu dia bukan hanya ada satu organ saja. Kalau macam sistem pernafasan dia ada beberapa organ, sistem pertahanan pun beberapa organ. Kalau kencing manis dia dekat ni, sistem rembesan dan metabolisme. Nampak dia dekat kita punya hati, ada dekat kita punya usus, ada dekat kita punya usus kecil, ada dekat kita punya kidney dekat belakang ni, buah pinggang. Ada banyak dalam satu sistem tu, ada beberapa organ yang terlibat. Jadi perlu untuk kita pastikan organ-organ kita ni sihat. Organ-organ kita ni mendapat nutrien yang secukupnya, mendapat oksigen yang secukupnya, untuk badan kita pulih semula kepada keadaan asal kita. Jadi kalau biasanya kita akan tengok pada kita punya pembuangan. Sebab apa? Kita nak pastikan sistem penghadaman ni, sistem pembuangan kita ni, dia akan membuang segala toksin yang ada dalam badan, supaya badan kita bersih daripada segala toksin lah. Darah-darah
yang mengalir dalam seluruh badan kita tu bersih. Itu satu. Yang kedua, sistem pengharaman juga berfungsi untuk menyerap segala nutrien yang kita makan. Okey, kita makan kan sebab kita nak dapatkan khasiat daripada makanan tu kan, nak dapatkan nutrien daripada makanan tu supaya bergunalah pada badan kita, pada organ kita, pada sel-sel badan kita. Kalau sistem pengharaman kita tak dapat nak menyerap semua nutrien yang daripada makanan ni, rugilah apa benda yang kita makan. Ambil lah sekala suplemen yang mahal-mahal pun, tapi kalau kita punya sistem pengharaman ni tak berfungsi dengan baik, rugi sangat. Okey, itu yang kedua lah. Dan of course dekat kita punya sistem pengharaman juga ada juga terlibat organ seperti kita punya gastro-usus, kita punya hati yang juga bersangkut paut dengan kita punya sistem pertahanan. Jadi nampak kita bukannya, kalau kita ada sakit kencing manis misalnya kan, kita hanya fokus kepada nak baikkan pankreas saja. Tidak, kita fokus kepada nak pulihkan seluruh badan kita supaya badan kita ni, setiap sistem dalam badan kita ni boleh berfungsi dengan baik. Okey, ini tanda-tanda awal lepas kalau cikgu decide nak ambil Lingzi lah. Okey, apa tanda-tanda awal yang biasa kita dapat lepas makan Lingzi? Okey, nombor 1, dapat memperbaiki simptom-simptom subjektif. Okey, subjektif ni contohnya misalnya orang tu dia ada sakit kepala lah. Okey, dia ada migraine misalnya kan. Bila dia ambil Lingzi, baik dah migraine dia. Dah okey dah migraine. Selera makan pun jadi elok. Keadaan tidur dia jadi senang nak tidur, lena nak tidur dia nyenyak. Perkumuhan dia jadi lancar, dia rasa bertenaga. Okey, ini adalah tanda-tanda awal. Okey, dan yang kedua, dia akan dapat krisis penyembuhan. Okey, saya terangkan dulu apakah krisis penyembuhan ini. Okey, krisis penyembuhan ia adalah sebenarnya satu reaksi yang positif. Okey, positif maksudnya baguslah. Okey, bagus. Dia terjadi disebabkan dia sebenarnya bila krisis penyembuhan ni, toksin tu nak keluar daripada badan. Itu dia. Okey, fenomena penyah-toksikan. Toksin nak buang daripada badan. Itu adalah krisis penyembuhan. Macam mana kita nak tahu toksin tu tengah keluar daripada badan? Okey, satu, simptom yang asal jadi agak serius. Contoh macam tadi saya bagi contoh pening kepala kan, bila dia minum dia ambil makan Lingzi, dah okey dia punya sakit kepala. Lepas beberapa hari dia ambil Lingzi, makin sakit pula kepala dia, makin sakit, lagi sakit pada yang dulu. Okey, itu maksudnya toksin tengah nak keluar daripada badan dia. Selera makan jadi kurang berselera, dia rasa susah nak tidur, ataupun sembelit, ataupun cirit-berit, dia rasa mengantuk sangat, penat, dan lain-lain lagi. Contohnya dahaga, kembung perut, urtikaria ni gatal-gatal dekat kulit tu, dan lain-lain lagi lah. Okey, krisis penyembuhan ni dia bukannya semua ni kita dapat serentak, tidak. Dia tengok pada keadaan badan kita macam mana, kesihatan badan kita macam mana. Dia tengok juga macam mana kita punya lifestyle. Adakah kita mengambil pemakanan yang elok, adakah kita menjalankan aktiviti yang sihat sentiasa. Okey, dan tengok juga pada dos Lingzi yang diambil. Okey, kalau dos tu tinggi, kadang-kadang krisis penyembuhan ni tak rasa sangat. Okey, dan krisis penyembuhan ni ia adalah satu fenomena sementara saja, tak perlu nak bimbang. Sementara tu maksudnya sementara toksin tu ada dalam badan, masa itulah dia akan kena. Bila toksin dah tak ada, tak dapatlah reaksi positif ni, maksudnya badan kita dah kembali sihat lah, insya-Allah. Okey, dan contohnya kalau kita tengah mengambil ubat doktor misalnya kan, boleh mengambil Lingzi, dia tidak clash. Malahan Lingzi ni dia boleh menolong untuk mengenhancekan lagi pengambilan ubat tu lah.
Sebabnya macam kita tahu, kalau kita ambil ubat daripada doktor misalnya, akan ada kesan sampingan, yang kesan sampingan pada kita punya buah pinggang ataupun kita punya hati kan. Linzi dia dapat tolong untuk bantu kesan sampingan tu untuk merosakkan lagi kita punya organ-organ. Okey. Jadi kalau cikgu nak tanya boleh ke tak ambil linzi ni sambil makan ubat, boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, ini adalah produk-produk Xianghu yang ada. Okey, kalau yang saya cakap tu, the first linzi yang Xianghu keluarkan ialah yang inilah, Jiahu linzi. Dia dalam bentuk kapsul. Okey, dia dalam botol macam ni. Satu botol ada 66 biji. Okey, yang kedua ialah Yunken Ganoderma. Okey, yang ini ia juga dalam bentuk kapsul. Yunken Ganoderma ni lah yang dapat sijil akreditasi daripada Kementerian Kesihatan Taiwan tu, untuk penyelarasan imuniti dan untuk kesihatan hati. Ini dia. Dan saya cakap ada satu lagi upgrade daripada Yunken Ganoderma ni, iaitu Yunken Ganoderma 2. Yang ni dia dalam bentuk macam tablet macam ni, dalam kotak. Okey. Kita juga ada produk-produk lain, dan kebanyakan produk Xianghu dia ada linzi dalam dia. Contohnya macam kopi. Okey, ni kita punya kopi antara yang top selling lah untuk produk Xianghu ialah kopi. Dalam kopi ni ada linzi Yunken Ganoderma yang ni. Ada dalam 5% macam tu dalam kopi kita. Okey. Dan kita juga ada teh. Okey, dalam teh pun ada Yunken Ganoderma. Okey. Ini adalah produk kesihatan kita lah yang kita ada. Kalau nak tahu yang pasal produk-produk lain, nanti insya-Allah kalau saya boleh terangkan lah kalau cikgu nak tahu. Okey, selain tu kita ada juga untuk penjagaan, untuk shampoo, untuk sabun, untuk gosok gigi pun ada juga. Okey, saya nak beritahu tentang Greenzy ni. Greenzy ni dia adalah ubat gigi. Okey, ubat gigi, tetapi dia ada linzi dalamnya yang bukan digunakan untuk gigi saja. Kalau kita luka pun boleh letak. Okey, contohnya kalau ada masalah gangrene, luka disebabkan kencing manis tu, biasanya sapu Greenzy ni memang sangat-sangat cepat dia punya luka tu nak sembuh. Ni kita ada banyak testimoni lah tentang Greenzy ni. Walaupun nampak macam, walaupun orang cakap untuk gosok gigi je, tapi tak, dia pelbagai guna lagi yang boleh digunakan dengan Greenzy ni. Okey. Kita juga ada penjagaan muka, skincare, dan juga untuk cuci baju, cuci lantai pun kita ada juga. Okey. Jadi kalau cikgu nak tanya produk apa yang nak diambil kalau ada masalah kencing manis, okey, ini yang kita akan suggest lah biasanya. Okey, nombor 1, Yunken Eye Ganoderma Powder. Okey, yang ni sebenarnya dia baru dikeluarkan dekat Malaysia tahun ni. Tahun ni 2021 bulan 2 tak silap saya. Okey, yang ni Yunken Eye Ganoderma Powder ni, eye ni maksudnya untuk immunity. Eye for immunity. Jadi dia dapat melaraskan sistem imun, menjaga kesihatan organ hati, samalah dengan kita punya Yunken Ganoderma tu kan, yang dapat sijil Kementerian Kesihatan Taiwan tu. Okey, sama. Tapi dia ekstra, dia dapat melawan virus di saluran pernafasan. Ini memang kalau sekarang ni musim COVID kan, memang kita suggest terus ambil Yunken Eye ni saja untuk COVID lah, sebab dia memang dapat lawan virus dekat saluran pernafasan tu. Dan dia ada juga bahan dalam kita punya Yunken Eye Ganoderma ni yang telah dipatentkan. Okey, dapat US patented untuk mengelakkan hyperglycemia, bacaan glukosa tinggi dalam darah. Okey, jadi dia memang sangat-sangat bagus untuk mereka yang ada masalah kencing manis lah. Sebab satu, dia dapat melaraskan sistem imun. Okey, dan dia dapat mengelakkan hyperglycemia ni. Dosage, okey, dia dalam bentuk paket, sachet, serbuk lah. Okey, sebaik-baiknya ambil 2 paket sebelum makan 3 kali sehari. Maksudnya 6 paket sehari lah kena ambil. Okey, sebelum makan.
Yang ni kita bancuh je dalam air pun boleh, air panas, ataupun kita nak tuang je dalam mulut macam tu, lepas tu kita minum air pun boleh. Kalau boleh tahan pahit tu kan, okey, boleh ambil macam tu. Ataupun kita letak dalam mulut, kita kemam kejap, kemam dalam setengah jam, baru kita minum air pun boleh. Okey, ini memang sangat bagus bagi saya. Saya personally, saya memang suka produk ni, Yunken Eye Derma ni. Sebab satu, kalau demam ke, kejap je ambil satu sachet pun dah terus baik. Itu memang saya suka sangat. Dan dia memang sangat bantu daripada segi kita membuang, okey. Dan juga saya punya ini, kalau perempuan dia sukalah, dia nampak muka lagi berseri-seri lah kalau ambil Yunken Eye Derma ni. Okey, itu untuk itu produk pertama lah yang kena ambil. Yang kedua ialah set perut. Okey, macam saya cakap tadi, kita nak pastikan kita punya perut kita, maksudnya kita punya sistem pengharaman tu berfungsi dengan baik, supaya toksin dapat keluar, supaya penyerapan nutrien tu dapat daripada makanan. Okey, jadi kena ambil set perut ni juga. Okey, dalam set perut ni ada 3 produk sebenarnya, soya protein, fiber dengan lactoberry. Ketiga-tiga produk ni dia mainkan peranan yang berbeza-beza, tapi sangat penting untuk kesihatan perut kita lah. Okey, kesihatan sistem penghalaman kita. Okey, dia dapat menjaga kesejahteraan gastro usus, mengunci kolesterol dan gula dalam badan dan buang dari badan. Ini fungsi fiber membantu penghadaman dan penyerapan nutrien. Ini adalah fungsi soya, membantu pertumbuhan sel-sel baru, fungsi soya juga. Okey, jadi ini sangat-sangat diperlukan juga. Dosage ni macam mana? Okey, kita shake. Sebab ini dia ada enzim, jadi kita tak boleh tambah dengan air panas ataupun air gas ke, tak boleh. Dia perlukan air yang suam ataupun air normal temperature, room temperature, ataupun air sejuk pun boleh juga. Biasanya saya shake, kalau saya ambil shake dengan air biasa je lah, ataupun air sejuk. Saya tambah ais sikit lah, nak kasih, kadang-kadang tu terasa teringin juga kan nak minum air sejuk, kita tambah ais. Jadi dia punya dos tu 1 paket soya, 1 paket fiber dengan 2 paket lactoberry. Kita shake kan semua tu dalam air sejuk ke, air suam ke, okey, dan ambil sebelum makan 3 kali sehari juga. Ini memang sangat best untuk kalau ada masalah pembuangan tu kan, memang best lah. Rasa kalau ada angin-angin dalam badan, memang buang, terkentut-kentut, sendawa-sendawa semua keluar, memang best. Okey, ini adalah set perut. Okey, produk yang ketiga ialah Yunken Pollen. Okey, ni pollen dia dalam bentuk serbuk, dia ada juga dalam bentuk kapsul. Kita pula nak ambil kapsul ataupun nak ambil dalam bentuk serbuk. Kalau dalam bentuk serbuk ni boleh makan begitu saja, lepas tu minum air ataupun bancuh dengan air. Okey, Yunken Pollen ni dia membekalkan vitamin, mineral dan asid amino secukupnya untuk badan. Okey, badan kita kan, macam saya cakap tadi, setiap sel dalam badan perlukan nutrien yang secukupnya. Vitamin A, vitamin B, asid amino, mineral, garam galian, semua lengkap dalam pollen ni. Okey, dosage. Okey, dosage ni adalah 2 paket sebelum makan, 3 kali sehari. Sebenarnya satu paket pun okey juga. Terpulang lah. Biasanya orang ambil 1 paket, 1 paket ataupun 2 paket lah sebelum makan, 3 kali sehari. Jadi untuk lebih mudah kan, macam yang ni, set perut ni kita kena shake dengan air. Okey, kalau ambil yang Yunken Pollen ni pun kita kena shake dengan air. Kalau nak mudah kan, kita shake je semua ni. Dengan ni pun serbuk sekali, kita shake je, campur. Ni 2 paket, ini sepaket, 2 paket, yang ni 1 paket. Campurkan semua dalam air, kita shake dan kita terus minum. Sebelum makan, kita buat 3 kali sehari. Itu adalah recommended dosage lah. Okey. Dan jika ada luka, gangrene, boleh basuh dengan green tea. Macam saya bagi tahu tadi, ubat gigi tu, cuci luka tu dengan green tea, cuci dulu. Okey, lepas dah bersih, kita taburkan serbuk kopi ni. Dia ambil serbuk kopi yang tak ada gula lah. Okey, tabur serbuk kopi tu atas luka,
dan kita letakkan dengan green tea sedikit, lepas kita balut. Okey, selepas buat macam ni kan, kena bersedia dengan nanah yang sangat banyak keluar. Sebab kita tahu nanah tu toksik kan. Toksik tu nak keluar daripada luka-luka kita tu. Jadi kalau untuk orang yang adalah kita beberapa pengalaman, untuk orang yang kencing manis yang ada luka, kita bersihkan dengan green tea ni dan kita taburkan serbuk kopi, kita balut, memang nanah tu banyak sangat keluar. Jadi perlu nak kena cuci luka tu 2 ke 3 kali sehari lah, pada permulaannya sahaja. Lepas tu bila dah cantik, dia punya luka tu dah mula elok, dah tak perlu nak basuh banyak-banyak kali macam tu. Okey, ini saya ada satu testimoni. Okey, lelaki 49 tahun, dia ada diabetes dan hypoglycemia. Hypoglycemia ni maksudnya glukosa dalam darah tinggi. Okey, jadi dia perlu ambil ubat dan perlu ambil insulin sekali. Jadi dia produk yang dia ambil lah 2 paket YKI, okey, yang saya cakap tadi, sebelum makan 3 kali sehari, lactoberry dan pollen. Okey, dia ambil 3 produk ni lah. Selepas 1 bulan, bacaan hemoglobinnya turun daripada 11.4 ke 8.8. Bacaan glukos dia dari 294 turun ke 157. Okey, selepas dapat result yang macam ni, doktor sahkan tak perlu lagi mengambil insulin. Reaksi yang dialami, macam saya cakap tadi, krisis penyembuhan tu kan, reaksi positif tu, yang masa badan nak tengah detox tu kan. Okey, apa yang dia dapat? Satu, dia dapat tidur dengan lebih selesa dan lena bila dia ambil lactoberry dengan pollen tu. Dia rasa pening-pening sikit. Okey, dia rasa macam sengal-sengal bahagian jari dan kaki kanan. Itu saja dia punya reaksi yang dia dapat. Jadi macam saya cakap, lain orang lain dia punya reaksi. Jadi kita kena tengok keadaan badan kita macam mana, kita punya dosage macam mana, kita punya cara lifestyle kita macam mana. Itu semua diambil kira lah. Itu saja saya nak terangkan tentang macam mana Lingzi ni boleh bantu keadaan cikgu daripada segi kencing manis, dan mungkin juga masalah-masalah lain lah. Dan Lingzi ni boleh menyihatkan badan kita secara keseluruhan. Itu yang kita nak lah. Okey, ini saya punya social media. Kalau cikgu aktif di social media, bolehlah follow saya di Instagram kopi.cintahati. Saya punya Facebook ialah Lactoberry Lingzi. Yang ni saya share lebih banyak tentang kesihatan, info kesihatan. Yang Kopi Cinta Hati ni saya share banyak kepada bisnes lah, sebab saya pun menjalankan bisnes dalam Syuanghu ni. Okey, itu sajalah. Kalau cikgu ada apa-apa soalan lagi, cikgu boleh tanya saya, boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Dan kalau ada soalan-soalan tentang produk ke, cikgu tanya je lah. Okey, nanti saya akan jawab insyaAllah. Okey, Assalamualaikum.